Selamat sejahtera semua, nama saya Lim Singi. Hari ini saya akan menerangkan teori psikoanalisis yang diasaskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli neurologi. Teori psikoanalisis ialah teori terawal yang menjadi asas kepada pemahaman psikologi manusia. Ia digunakan untuk merawat orang yang ada masalah emosi dengan meneliti minda bawah sedar mereka. Freud berpendapat bahawa tingkah laku kita dipengaruhi oleh minda bawah sedar, konflik dalaman dan pengalaman masa kecil. Beliau kata kita dilahirkan dengan dua naluri semula jadi. Yang pertama ialah naluri hidup atau eros, iaitu dorongan untuk terus hidup, sayang menyayangi, berkawan atau mencipta. Yang kedua ialah naluri mati atau thanatos, iaitu dorongan yang berkaitan dengan kemarahan, kehancuran dan nak tamatkan kesakitan. Kedua-dua naluri ini saling berinteraksi dan membentuk motivasi dalam diri manusia. Beliau menggambarkan minda manusia seperti iceberg. Sebahagian kecil di atas permukaan ialah minda sedar, manakala bahagian besar yang tersembunyi ialah minda bawah sedar. Bahagian sedar mengandungi perkara yang kita tahu sekarang seperti fikiran dan perasaan semasa. Bahagian separuh sedar simpan maklumat yang boleh kita ingat bila perlu, dan bahagian tidak sedar simpan memori, keinginan dan konflik dalaman yang sering kita tekan tanpa sedar. Dalam iceberg ini terdapat tiga struktur utama iaitu ID, ego dan superego. ID ialah naluri dan keinginan asas yang mahukan keseronokan segera. Ego bertindak secara rasional dan ia menimbang antara kehendak ID dan peraturan. Superego ialah suara hati dan nilai moral kita. Ketiga-tiga ini bekerjasama dan membentuk personaliti dan tingkah laku seseorang. Sebagai contoh, seorang pelajar yang ingin menyontek sebenarnya digerakkan oleh ID, tetapi ego akan menilai risiko dan superego akan mengingatkan bahawa menyontek itu salah. Selain itu, beliau turut memperkenalkan konsep mekanisme bela diri, iaitu cara seseorang melindungi diri daripada tekanan emosi. Contohnya penindasan yang menekan memori yang menyakitkan, penafian yang menolak kenyataan yang sukar terima, proyeksi yang salahkan orang lain, dan regresi yang bertindak seperti kanak-kanak bila stres. Tambahan pula, pengalaman semasa kecil juga amat penting kerana ia akan membentuk personaliti dan tingkah laku semasa dewasa. Kalau konflik pada zaman kanak-kanak tidak diselesaikan, ia akan membentuk fixation atau tingkah laku yang tidak normal semasa dewasa. Dan terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual iaitu oral, anal, phallic, latency dan genital. Setiap tahap ini berkait rapat dengan cara seseorang mengalami konflik dan membentuk personaliti mereka. Terdapat kajian di China melibatkan lebih 95,000 pelajar tunjukkan 71.5% pernah dibuli. Pelajar yang dibuli ringan ada risiko 3 kali ganda mengalami masalah emosi dan tingkah laku berbanding yang tidak dibuli. Ini menunjukkan pengalaman negatif masa kecil akan memberi kesan yang signifikan kepada perkembangan diri. Contoh yang lain seperti kanak-kanak yang sering dipuji dan mendapat sokongan akan membesar dengan keyakinan diri yang tinggi, manakala yang sering dikritik mungkin akan rasa rendah diri dan kurang yakin. Dalam konteks psikologi pendidikan, teori psikoanalisis membantu guru memahami tingkah laku pelajar. Melalui pemerhatian terhadap emosi dan pengalaman mereka, guru dapat mendekati pelajar dengan lebih empati. Kesimpulannya, teori ini menerangkan bagaimana minda bawah sedar dan pengalaman masa kecil mempengaruhi tingkah laku manusia. Sebagai bakal pendidik, kita boleh menggunakan pemahaman ini untuk membantu pelajar mengurus emosi dan membentuk personaliti yang sihat. Sekian, terima kasih.